Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni hilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Okey, jap nak share. Okey, sekarang awak nampak buku teks awak ni? Nampak. Sekejap ni tengok present tengok. Okey. Okey, seperti mana yang sebelum ni kita dah habis bab pantulan. Jadi hari ni kita nak teruskan dengan ya. Okey, hari ni kita teruskan dengan sikit lagi untuk pantulan iaitu luas. Okey, kejap buka surat surat berapa muka surat teks awak muka surat ni muka surat 146. Okey, tengok muka surat 146 buku teks awak. Okey, buka dah. 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 Okey, buku teks awak muka surat 146. Okey, kalau awak tengok dia ada bagi kat situ. Okey. Kita dapat menentukan luas imej bagi suatu pembesaran dengan formula K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, yang ini ni cikgu ada satu formula untuk awak supaya awak senang hafal. Rasanya formula ni tidak disediakan, awak kena hafal dalam awak punya formula untuk SPM lah. Cikgu tak sure tapi yang dulu ada, yang sekarang punya cikgu rasa macam tak ada. So untuk memudahkan awak menghafal, cikgu ada formula yang ini senang je. Luas imej cikgu katakan dia sebagai Li. Li tu maksudnya luas imej lah. Okey. K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okay, sebenarnya cikgu cara susun dia ni, cikgu susun macam ni. Ambil seluar pergi pakai dengan ayah kan? Ambil seluar pergi pakai dengan ayah. Okay, cikgu susun sama yang ini dengan yang ini benda yang sama sahaja. Ada benda pun. Okay, ini dengan ini sama je. Okay, cara mudah nak mengingat, awak ingat macam ni. Li, lo, keke. K kuasa 2 maksudnya KK keke. Jadi maksudnya macam itulah. Li, lo, keke. So luas imej sama dengan luas objek darab dengan faktor skala. K ni kan yang kita dah belajar sebelum ni. K ni ialah faktor skala. Okay, faktor skala ialah imej bahagi dengan objek. Okay, macam ni. Yang kita dah buat dengan kelas sebelumnya ni. Okay, selamat datang Hazai dengan Sofia. Okay, jadi cara nak ingat Li, lo, keke. Okay, macam itulah. Luas imej sama dengan luas objek darab dengan faktor skala kuasa 2. Okay, cuba awak perhatikan kotak yang diberikan sebagai contoh ni. Okay, Li, lo, keke Okay, jadi kita tengok yang diberikan sekarang ialah okey, luas objek dia bagi 5. Luas imej dia bagi 45. Okey. Jadi kalau awak perhatikan luas objek ialah lo. Ini ialah li. Ini ialah faktor skala. Dia tanya berapakah faktor skala kita. So kita masukkan dalam formula kita lah. Okay, luas imej, so kita masuk kat sini 45 sama dengan luas objek.
Okay, K kuasa 2 darabkan dengan luas objek kita 5. Jadi tujuan kita sekarang kita nak mendapatkan nilai ni lah K kuasa 2 ni. Ni faktor skala ni ialah K. So ini darab 5. So kita akan transferkan 5 ni ke seberang sini. Itu yang dia jadi 45 bahagi 5. So dapat 9. Okay. Ini ialah K kuasa 2 ni. Ini K kuasa 2 sama dengan 9. Jadinya kita nak dapat K je. Kita kena hilangkan kuasa 2 dia. Jadi kita bawa ke seberang sini. Dia akan jadi punca kuasa 2. Iaitu sama ada 3 ataupun negatif 3. Okay, bila punca kuasa 2 dia ada 2 simbol. Sama ada tambah ataupun tolak kat sini. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya pula. Ini sama dalam buku modul awak. Ada juga exercise ni. Okey, luas objek 12. Faktor skala 7/2. Okey. Jadi sekarang ni kita ada nombor di sini. Okey, faktor skala 7/2. Jadi kita ada nombor di sini 7/2. Darab dengan luas objek dia bagi 12. Ni luas objek 12. 7/2 ni K. So K kuasa 2 sama dengan luas imej. Lilo keke. So kita ambil kalkulator je. Senang je kaedahnya darab. Cuba ambil kalkulator. 7/2 kuasa 2 darab 12. Keluar tak 147 ni? Cuba tekan kalkulator sekarang. 147. 147 Okey, jadi gitulah. Kita cuma lengkapkan ruangan ini saja. Okey, kalau dia bagi luas imej pula, kita tengok. Okey, sekarang dia bagi luas imej. Ikut je formula ni. Okey, luas imej di sinilah kita 100. Okey, di sini kita 100. Sama dengan K kuasa 2. Dia bagi juga ni negatif 4. So negatif 4 kuasa 2 lah. Darab dengan low. Low dia tak bagi. Berapa dia tanya. So sama juga. Kita akan bawakan ini ke seberang sini. Dia akan jadi bahagilah. 100 bahagi 16. Kenapa dia bagi 16? Kuasa 2. Ni nampak ni. Negatif 4 ni kalau awak tekan kalkulator dia bersamaan dengan 16. Dia dah siap-siap ni. Siap-siapkan dekat sini. Ini yang 16. So dia akan jadi 100 bahagi 16 lah. So 6.25 lah dia punya luas objek. Okey. Okey, ni latihan ni sama seperti yang cikgu dah tunjukkan tadi. Okey, jadi modul awak muka surat 100 muka surat sekejap nak tengok. Modul hitam awak tu muka surat sekejap. Okey, muka surat 105. Okey, latihan ini ada. Okey, tolong lengkapkan muka surat 105. Okey, sebiji macam ni juga cara kerja kiranya. Okey, rasanya yang tu awak boleh buat, tak ada masalah. Ni dia. Ya. Okey, jumpa latihan tu sama je. Okey, sekarang kita tengok bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran pula. Okey, dia bagi macam ni. Rajah di sebelah menunjukkan trapezium AEFG ialah imej bagi trapezium. Okey. Ini ialah imej. Yang besar ni dekat sini ni dia tak color ni. Sebenarnya dekat sini pun warna merah juga ni. Sebab dia kata AEFG. Okey. Maksudnya ni lah gambar rajah dia. Ni yang besar ni. Kalau cikgu lukiskan balik macam itulah gayanya AEFG semua termasuk yang tak color ni. Okay, ini semua ialah imej. Yang besar ni ialah imej bagi trapezium ABCD. So ABCD ni ialah objek. Okey, ABCD ni ialah objek dia lah. Okey. Lepas tu dia kata diberi bahawa luas kawasan berwarna ialah 168. Luas kawasan sini saja 168 yang berwarna ni. Hitung faktor skala pembesaran itu. Faktor skala ni ialah K lah. Ingat. Okey, yang dia bagi ialah luas kawasan berlorek ini sahaja.
168. Okey, jadi kita akan gunakan dia tanya faktor skala. Okey, faktor skala ialah K. Kita tahu bahawasanya faktor skala ialah image. Kita ambil yang straight kan? Biasanya yang sebelum ni, latihan sebelum ni kita ambil yang straight kan? Okey, yang straight. Sekarang ni image kita yang besar ni. Jadi kita kena ambil ukuran daripada A sampai E. Berapa ukuran kat situ? Sini ke sini 20, sini ke sini 16. So dia akan tambah lah kan? Betul? 36. Okey. So sini sebenarnya 36. Kita akan bahagi dengan dia punya sepadan yang sama. So bahagi dengan 20. So 26 bahagi 30 dapatnya berapa? 9/5. Betul? Betul tak? Cuba tekan kalkulator. Betul? Sekejap cikgu. Betul-betul. Okey. 36 bahagi 20 awak akan dapat 9/5. Itu maksud soalan ni. Faktor skala ni ialah K. Ingatlah. K. Ya. Kenapa kena bagi 20? Kenapa kena bahagi 20? Kita tengok yang sebelum ini. Okey, kejap ya. K. Faktor skala. Nak tunjuk ke awak. Faktor skala ialah panjang image bahagi dengan panjang objek yang sepadan. Okey ni panjang sisi sepadan image, panjang bahagi dengan panjang sisi objek yang sepadan dengan dia. Kan sebelum ni kita pernah buat ni sebelum ni. Kan cikgu dah tunjuk dah minggu lepas. Ni. Kita tunjuk yang mana sih? Itu. Cikgu dah tunjuk kat awak itu. Cikgu tunjuk contoh ni. Katakan kita ambil yang ni ini ialah image dia sebab ada prime ni. Cikgu cakap kat awak. Kalau ada prime tu maksudnya itu ialah image dia. Jadi ini kan satu kan. Satu kotak kan yang panjang ni. Dia punya pasangannya yang ini. Yang ada berapa kotak ni? 1, 2, 3. 3. So 1/3 dia punya K. Faktor skala. Cikgu tunjuk tadi tu. Tak ingat Itu ingat. Sama dah dengan keadaan yang ini. Sekarang ni yang ini. Kotak dia lain-lain. Bukan kotak dia lain-lain. Awak kena perhatikan. Sekarang ni dia kata ini yang besar ni, ni termasuk yang tak berlorek ni. A, E, F, G. Okay. A, E, F, G ialah image. Gambar dia sama macam ni. Sama dengan gambar objek. Ni objek kita. Maksudnya dia punya pembesaran, dia punya pusat pembesaran di sini. Dia besar macam ni. Yang objek dia berada di dalam image dia, tempat yang sama sebab dia punya pusat di sini ni. Kalau kita sambung, ini sambung, dia akan bertemu di sini kan, ketiga-tiga point tersebut. So, ini objek yang kecil, yang besar ni A pergi sambung E, pergi sambung F, pergi sambung G, pergi sambung A balik, itu ialah image. So jadi yang panjang image ni bermaksud A hingga E lah. Awak jangan ambil B, E, tak cukup. Dia tak jadi gambar rajah asal dia image. Jadi dia tak sepadan ni kalau bentuk dia macam ni. Kalau awak katakan ini je dia punya panjang image, tak. Dia mesti cukup. Dia mesti sama dengan gambar rajah objek dia. Okay.
Faham tak? Faham tak sekarang Nadia? Okey, faham. Okay. Jadi panjang image tu sebab itu dia tambah di sini, nampak tadi tambah. 20 tambah 16. Tadi kita terus tambah 36. Sama je ni. Okey, dia tambah, maknanya panjang image dia yang sepadan ialah AE dengan AB. Image ialah 36 setelah 20 tambah 16 ni. Panjang objek kita ialah 20. So kita kena bahagilah untuk mencari faktor skala. Okey, boleh sampai situ? Alright. Jadi kita teruskan soalan B kita. Sekejap kita tengok soalan B. Dia tanya awak luas trapezium AEFG. Luas trapezium AEFG. Apa yang ditanya sekarang? Luas apa yang ditanya sekarang? Luas apa? Image ke luas objek ni sekarang? Image. Image. Luas? Image. Luas image. Okey, sekarang luas image yang dibagi. Dia tanya luas image. Kita ada formula tadi kan? Li, lo, ke. Okey. Li, lo, ke. Sama K kuasa 2 darab LO ke, LO darab K kuasa 2 ke sama je sebab dia darabnya ni tak ada apa-apa. Tak ada, kalau kita tukar kedudukan ni pun tak ada masalah. Okay, so senang ingat li, lo, ke. Sekarang ni dia tanya awak luas trapezium AEFG. Dia nak yang semua sekali ni. Lepas tu dia dah bagi ni luas kawasan berwarna ialah 168. Dekat sini saja 168. Sedangkan dia tanya semua sekali. Betul? Jadi kalau kita ambilkan 168 ni kita tambahkan dengan contohlah luas kat sini cikgu labelkan dia sebagai X. Kita tambahkan dengan X ini, kita akan dapat apa? 360. Ini bukan sudut dalam segi 4. Tak. Luas kawasan sini yang berwarna ni 168. Memang dia dah kasih. Betul? Sekarang cikgu katakan objek ni luas dia cikgu label sebagai X. Dapat luas image. Yes. Kalau cikgu tambahkan 168 tambah X ni kita akan dapat luas image kan? Dan sekarang cikgu kata luas objek kita ialah X. So cikgu pun tulislah kat sini luas image ialah 168 tambahkan dengan X. Luas image. Luas objek kita ialah X. Betul? Darab dengan K kuasa 2 kita. K kita ni ialah faktor skala. Tadi kita dah dapatkan faktor skala ni soalan A ni. 9/5. 9/5. Kita pun masuklah kat sini. 9/5 kuasa 2. Jangan lupa. Okey. Settlekan benda ni dulu. 9/5 dikuasa 2 kan dapat berapa? Berapa dapat? Dapat 3.24. 3.24. Ya ke? 9. Awak buat 9 bahagi 5 9/5. Lepas tu kuasa 2. Kuasa 2. 3.24 Adri? Okey, Adri dapat 3.24. So sini dia akan jadi 3.24 darab dengan X 3.24 X lah, betul? Betul. Okey. Sebelah sini cikgu ada 168 tambah X. Jadi cikgu nak dapatkan nilai X ni, yang luas objek ni dulu. Okey, jadi cikgu pun kumpulkan X dia semua sekali. So yang ini cikgu akan transferkan dia ke seberang sini. Okey. So cikgu tulis kat sini 168. Warna hitam lah. Macam tak nampak je. 168, yang tu cikgu dah transferkan. So yang ni cikgu tulis balik. 3.24X tolakkan dengan X. Betul? Ni transfer ke sini. So jadi tolak. So
3.24. Tolak X tu nak tolak berapa sebenarnya? Ada nombor tak sebelah X tu? 1. Okey. 3.24 tolak 1. Cuba tolakkan dapat berapa? 3.23. Tolak 1. Are you sure? 2.24. Okey, 2.24. 2.24x. Okey, sini masih lagi still 168. Apa kita nak buat dengan 2.24 ni? Bagi. Yes, Bahagi. kita akan transferkan ke sini, dia akan jadi operasi bahagi. So X sama dengan 168 bahagi dengan 2.24. Cuba kira. 75. 2.24. 75. 75. So sekarang X kita ialah 75. Kawasan sini sahaja nilaian dia ialah 75. Okey, sini sahaja 75. Soalan ni dia tanya luas trapezium AEFG. Apa yang harus kita buat? Tambah. Yes, kita akan tambahlah sebab sini saja 168. Sini 75. Dia nak luas semua ini. So kita kena tambahkan dia. Cuba tambahkan 168 tambah lagi 75. 243. 243. 243. So samalah dengan jawapan yang diberikan ni. Okey, kaedahnya macam yang ni macam susah sikit lah. L2 tolak L1 bla 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 ni. Tak payahlah, awak tak payah ikut yang ni. Kita start dengan yang ni je. Awak ikut je satu persatu yang ini. Jawapan kita tetap sama je. Okay, dia tak kisah matematik ni. Kalau awak tengok, awak perhatikan ni, panjangnya tak kerti nak buat macam mana ni, bahagi macam ni. Ni memanglah kalau cikgu buat macam ni, gayanya confirm awak memang tak akan dapat jawapan ni. Berlapis-lapis ni dengan kuasa 2 pula kat sini. Okey tak. Cikgu dah permudahkan untuk awak ni yang ni. So awak cuma ingat Lilo keke. Okey. Kita label je apa-apa kat sini lah sebab kita tak ada maklumat di sini. Sekarang kita kena cari dulu kat sini. Baru kita boleh dapat jawapannya semuanya. Okey. Dah, screenshot dulu. Dah Dah. Dah cikgu. Alright. Dah, kita teruskan. Cikgu. Cikgu. Ya. Maknanya tajuk ni dia main pindah-pindah je lah kan. Pindah-pindah maklumat. Okey. Ya, yang pentingnya Lilo keke tu awak kena ingat. Yang ini 12 markah tau. Kertas 2. Dia akan gabungkan semua. Pantulan, translasi, putaran. Apa satu lagi? Pembesaran. Okey, ada 4 perkara tersebut. Okey, kita tengok contoh 14 pula. Okey, kita tengok contoh je lagi ni. Rajah di bawah menunjukkan satu logo berbentuk segi 4 tepat yang dilukis oleh seorang ahli persatuan STEM. Okey, ni logo dia. 15/12 ukuran dia. Pada hari keusahawanan sekolah persatuan STEM ingin menggantung sepanduk pada gerai jualan mereka. Ni cerita je, tak ada apa pun kat sini. Cuma cerita saja. Okey. Sepanduk itu direka berdasarkan pembesaran. Okey, ini baru cerita dia bermula. Spanduk itu direka berdasarkan pembesaran ke atas logo. Okey, maksudnya yang dia reka ni kecil. Lepas tu dia transferkan ke atas logo, dia buat pembesaran. Sama ada semakin kecil ke semakin besar ke, kita tengok Jika luas sepanduk ialah 0.8. Okey. Spanduk dia ni. Okey, dia kata luas spanduk ni 0.8. Berapakah ukuran panjang dan lebar spanduk itu dalam sentimeter? Okey, cuba awak perhatikan dia punya unit sama tak ni? Tak. Tak sama kan? Bermaksud sekarang, okey, awak nak tukar meter kepada sentimeter ke sentimeter kepada meter? Sentimeter kepada meter. Darab 100. Tak, meter darab sentimeter kepada sentimeter. Kita kena ingat balik lah 1 meter berapa sentimeter.
berapa milimeter. Itu penting tu. So kita tengoklah dia berdasarkan dia punya unit dulu. Sekarang unit tak sama, kita kena samakan sama ada nak kepada meter ataupun sentimeter. 1 kilometer 1000 meter. Betul? 1 meter Betul. 1 sentimeter 10 milimeter. Kami makan cempedak masam. Ini daripada sekolah rendah ni cikgu bawa ni. Kami makan cempedak masam. So 1110. Apa? Kat sekolah rendah lain. Kat sekolah rendah awak belajar apa? Ini zaman cikgu dulu ni. Ini murid cemerlang matematik. Oh, kami murid cemerlang. Tak kisahlah, yang penting awak ingat benda ni. So kalau ke sini dia akan bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000 kan? Okey. Jadi sekarang 1 meter bersamaan 100 sentimeter. So kita tukar kepada sentimeter lah sebab sini senang sikit. Kita nak darab je. Kalau nak bahagi ni masalah pula, dia jadi point-point. So benda ni kita tukar kepada sentimeter. So nak darab dengan berapa ni? 100. 100 ke? 100 darab 100 lah sebab ini dah luas kan. Maksudnya panjang sini dengan lebar sini dia darabkan dah. So ini awak kena tukar darab 100, ini awak kena tukar darab 100, betul? Itu yang dia jadi. Itu yang dia jadi 8,000. Nampak? So dia 0.8. Kalau 100 dia akan gerak 2 kali titik kan? 1, 2. Baru jadi 80. So dia kena gerak lagi sekali. 1, 2. Sebab itu dia jadi 8,000 cm persegi. Sebab ini dah luas. Maksudnya mungkin kat sini 4/2 kan. Mungkin kat sini 4. Mungkin kat sini 0.4. Mungkin kat sini 2. Okey. So 4/2 0.8. Okey, mungkin 2 meter. Alamak, ni dah gila dah. Sekejap ni. Okey. So kalau ini 2 meter, ini masalah ni. Okey, kalau ini 0.4, ini 2, so kita darabkan dia dapat 0.8 kan? Ini dalam meter. Contoh ni cikgu bagi dalam meter lah. Sekarang ni kita terus tukar dia kepada sentimeter. So ini sepatutnya akan jadi ini akan jadi berapa ni? 440 kan? Betul tak 40? Okey. Ada orang nak masuk ke? Tak. Saya tak boleh nak tulis ni, jam sekejap. Okey, sini akan jadi 40. Allah. Okey, yang mana ni dah tak boleh nak tulis ni? Dia dah jam. Okey, sini 40. Sini 40. Tak apalah, awak tukar sendirilah. 40 darab dengan 200. So jadi berapa? 8,000. 8,000 jugalah. Sama macam ni. Okey. Sekarang ni ini ialah luas spanduk ataupun luas logo lah. Logo yang baru di atas spanduk. Okay, ini 8,000 cm persegi. Jadi untuk kita tahu dia kata berapa ukuran panjang dan lebar. Okey, untuk kita tahu ukuran panjang dengan lebar tu kita kena tahu faktor skala pembesaran dia dulu. So luas imej bahagi dengan luas objek ataupun panjang imej bahagi dengan panjang objek lah.
Okey, tapi dekat sini kita cuma ada luas. So kita ambil luas imej. 8,000 bahagi dengan 180. Macam mana dapat 180 yang ni? Ini darab dengan ini. 12 darab 15. Cuba darab dapat berapa, betul tak 180? Boleh dah. Dapat. Okey. Dapat 180. Kan kita punya faktor skala, kita ada dua formula kan? Luas imej bahagi dengan luas objek ataupun panjang yang sepadan ini dengan ini bahagikan. Betul? Sebab sekarang ni kita tak tahu 2 ni berada di sini ke, 0.4 ni berada di sini ke, kita tak boleh nak andai lah. Ini cuma andaian cikgu saja. Boleh Boleh. Jadinya, jadi 8,000 bahagi 180 dia akan dapat 20/3 faktor skala dia. Okey. Okey, kemudian kuasa. Sekejap ni. Panjang. Kuasa dulu. Okey, sama dengan panjang sisi sepadan imej bagi panjang sisi objek. Okey. Sekejap ni, cikgu pun bening. Ini darab 5. Darab 5. 100. Okey. Sepatutnya K tadi panjang sisi sepadan bahagi dengan panjang sisi objek. Disebabkan kita guna formula K kuasa 2. Sebab ini luas kan? So yang kita dapat ialah luas juga. Okey. Okey, yang ni sebenarnya dia guna formula tadi ni. Sekejap cikgu tulis balik. Pening sikit buku teks awak ni. Okey, cikgu tulis balik. Ni hitam lah. Li, lo, keke. Okey. Okey, disebabkan kita ada luas imej. Luas imej kita 8,000 tadi. Luas objek kita 180. So kita ada ni, kita ambil je. Sebab itu kita dapat K kuasa 2. Yang ni kita alih ke bawah. Luas imej 8,000 sama dengan 180 darab K kuasa 2. Sebenarnya guna formula ni. Sebab itu dekat sini kita akan dapat K kuasa 2 8,000 bahagi 180 yang ini. Ini terus dia simplifykan ni. Okey, so dia akan dapat 8,000 bahagi dengan 180 dapat berapa kelas? Apa dapat Adri? Dapat ni 44.4. 44.4. Itu ialah K kuasa 2. So kita nak dapatkan K, kita kena puncakan 2. Berapa tadi? 4.4? 44.4. Punca kuasa 2 kan dia? Jap. 6.66. 6.7. Panjang lagi tak nombor dia? Panjang. 6.66667. Okey, kalau panjang 6.6666667, okey, panjang lagi nombor dia. Cuba awak tekan shift ABC, tukarkan dia kepada pecahan. Jangan ambil 6/2/3. berapa? 6/2/3. 20/3. Tukar dia pecahan tak wajah ABC lagi sekali. 20/3. Okey, so sebab itu kita dapat 20/3 di sini. Sama je dengan jawapan awak tu. Jadi ini ialah K. Okey. K ini ialah panjang imej. Ingat balik formula yang tadi. Yang asal yang kita belajar 2 hari lepas. Imej bahagi dengan panjang sisi sepadan yang objek dia kan. Sekarang ni objek kita, panjang dia kita dah ada 15. Tapi imej kita tak ada. Okey, jadi sama juga dengan K. Okay, sebab itu dia tulis macam ni kat sini. Okey, 20/3 sama dengan panjang imej tak tahu bahagi dengan 15.
Okay, boleh dia ambil image. Kalau awak nak ambil objek pun boleh. Boleh juga. Panjang. Okay, boleh Jadi panjang kita akan ambil lah. Kalau nak mudah lah. Awak tengok dia ni. Dia tulis 20/3 panjang yang image yang tak tahu bahagi 15. Yang ni dia ambil. So, untuk kadaran senangnya macam ni lah. 3 darab berapa jadi 15? 3 darab berapa? 3 darab berapa? 3 darab 5. So, atas pun kena darab 5 lah. Nak tahu panjang ni. 20 darab 5 kita akan dapat 100. Itu panjang. Sekarang dia nak tahu panjang dengan lebar kan? Okey, lebar kita ambil yang ni pula. Oh, lebar. Oh, tadi kita dah ada luas kita 8,000 betul? Yang kita kira luas spanduk tu. Okey ni, luas spanduk. Okey. Kan luas panjang darab lebar kan? Okay, disebabkan panjang kita dah dapat 100, nak tahu lebar, luas kena bahagi panjang lah. So 8,000 bahagi 100. Lebar dia dapat 80. Okay, jadi soalan awak ni dalam buku modul awak settlekan muka surat 107. Benda yang sama saja yang kita buat contoh sekarang. Okey, muka surat 107 awak dah boleh buat. Okey, kemudian cikgu nak teruskan sikit lagi untuk gabungan transformasi. Okey. Bagaimana menentukan image dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Yang ni cikgu rasa ulangan kepada form 1, form 2, form 3. Awak pernah jumpa sebenarnya. Translasi. Pernah jumpa tak perkataan translasi? Pernah dulu masa form 2. Pernah masa form 2 cikgu rasa. Ada. Alfi, cikgu dah nak habis Alfi. Okey. Translasi pernah jumpa dulu. Okey, translasi ni pergerakan objek saja. Pergerakan objek tu kalau dia positif, yang ni X, yang ni Y Yang ini untuk X, yang ini untuk Y. Okey, maksudnya X ni gerak gini ataupun ginilah. Kalau Y ke atas atau ke bawah. Kalau X ke kanan dia bernilai positif lah nombor dia. Kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Ini awak kena ingat. Ini untuk Y lah. Okay, cuba awak tengok contoh yang ni, translasi. Kepada balik. Okay. Ini objek dia. P ni. P prime ni ialah dia punya image. Sekejap, cikgu besarkan sikit. Okay. P prime ni dia punya image. Jadi kalau awak tengok translasi dia 4. 4 tu maksudnya dia bergerak ke kanan. Ke kanan lah. 4 kali. 4 kotak. Bukan 4 kali, 4 kotak. Ya, 4 kotak. Okey. Jadi kita cuba kira kotak dia. Dia mula daripada bucu ni 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke kanan. Ke kanan. Sebabnya positif 4. Okey, kemudian untuk Y dia bergerak ke bawah 3 kotak sebab negatif di sini. So 3 kotak. 1, 2, 3. Okey. Ini bucu yang pertama ni. Okey. Kita pergi pula pada bucu yang kedua. Kita kena buat satu-satu sebenarnya. Okey. Bucu yang kedua ni. Sama juga pergerakan dia. Kita kena gerak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey. Bucu yang kedua. Okey. Bucu yang ketiga pula. Sekejap ni cakap pada. Bucu yang ketiga, kita gerak. Ni yang ketiga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey kat situ. So 3 bucu tadi kita pun sambung. Okey, dia mesti sama dengan gambar asal dia. Kalau ini 2 kotak ke bawah, ini 1 kotak. Ya? Alfi suruh ni, cikgu accept dia. Dah. Dah. Bukan Alfi dah. Alfi dah masuk belum?
Tak ada. Ya. Afi tak masuk lagi ke? Tadi cikgu dah accept dah. Ada ke Alfi? Alfi? Tak masuk tak apalah. Dah nak habis dah pun. Okey. Kemudian, yang ni boleh faham Okey. Yang seterusnya pantulan. Pantulan ni pada garis X sama dengan 5. Okey, pantulan ni macam cermin lah. Garis dia ni awak kena mesti wajib ingat pantulan pada garis. Okey, ayat ini paling penting ni. Pantulan pada garis. Okey, X sama dengan 5. Maksudnya ini objek kita, ini image kita. Kalau kat sini 2 kotak, kat sini mesti 2 kotak juga. Okey, kalau bucu ni pula 3 kotak, ini pun 3 kotak juga. Kalau ini 1, 2, 3, ini pun 1, 2, 3. Kat situ. Dia macam cermin lah, macam kita menghadap dengan cermin. Macam mana? Okey. Cermin dia di sini, paksi pantulan dia. Yang tu dah jumpa juga. Form 2, Form 1, Form 3. Okey. Putaran. Okey, biasanya soalan SPM sama ada putaran 90 darjah ataupun 180. Tapi 180 ni biasa jarang-jarang keluar. Yang biasa keluar ialah putaran 90 darjah lawan arah jam ataupun ada satu lagi ikut arah jam. Okey. Ada 2 je ayat dia. Dia cuma putaran 1 markah. 90 darjah ikut arah jam ataupun lawan arah jam 1 markah. Pusat 1 markah. So di sini satu ayat ni je 3 markah yang awak boleh perolehi. Jadi awak tengoklah. Okey, dia putaran macam ni lah. Kalau dia ikut lawan arah jam maksudnya dia ke sini lah. Nampak dia ke sini anak panah dia. Okey. Ini kita akan tengok dengan lebih detail lagi lah. Pembesaran yang kita belajar yang sebelum ni lah. Sama pembesaran pada pusat apa dengan faktor skala apa. Okey. Faktor skala macam tadilah kira. Okey, cuba kita tengok Dia kata faktor skala dia 3 kat sini. Ni image kita. 1, 2, 3. 3. Dia punya ni ialah 1. So 3 bahagi 1 dapat 3. Faktor skala. Setelah dia sambungkan bucu-bucunya dia bertemu di sini. So ini ialah pusat dia. Okey. Boleh Rasanya sampai situ awak boleh jawab lah soalan ni. Jadi dalam buku modul ni awak tolong buat sehingga muka surat. Okey, sebenarnya yang tu tak ada. Dia banyak nota je tu. Sehingga muka surat sehingga muka surat 112. Boleh tak? 118. Okey. Tolong buatkan dalam buku modul hitam tu sehingga muka surat 118. Nanti kelas seterusnya kita akan bincang lah yang awak tak boleh nak jawab tu. Okey, cikgu. Okey, cikgu.